Okey, kita start dengan bab 1 kita baru masuk bab 1 fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemberi ubah. Standard kandungan 1.1 fungsi dan persamaan kuadratik. Okey. Persamaan kuadratik ni kamu dah belajar masa tingkatan 2 graf fungsi. Okey, untuk tingkatan 4 kita masuk kepada persamaan kuadratik. Okey, tengok gambar ni dulu. Okey, nanti kita bandingkan apa kaitan dia dengan persamaan kuadratik. Okey, standard pembelajaran 1.1.1 mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemberi ubah. Okey, so hari ini pada akhir pembelajaran kamu mesti dapat menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik, menentukan setiap ungkapan sama ada ungkapan kuadratik atau bukan, menentukan nilai A, B dan C bagi suatu ungkapan kuadratik. Cikgu rasa ni mungkin ulangan sikit lah bab yang masa tingkatan 2. Okey, nombor 4 ni tengoklah kalau sempat kita masuk, kalau tak kita masuk yang kelas yang seterusnya. Newcastle looking for some way back into the game, but it's well won by Alonso. Oh, he's going for goal! He's going for goal! What a strike! Alonso, who's been against Luton in the FA Cup, has done it again against Wow. Ni tadi pagi tadi Liverpool menang, cikgu letak lagu Liverpool Mantap. Alright, so apa kaitan 3-1 kilo nyenyak. Okey, baik, apa kaitan bola tadi dengan persamaan ataupun ungkapan kuadratik? Okey, kalau kamu tengok tadi situasi tadi Xabi Alonso menendang bola dan masuk gol. Okey. So pergerakan bola tadi dia menghasilkan satu bentuk seperti parabola yang melengkung macam ni. Yang melengkung ni di parabola. Mungkin kamu pernah tengoklah parabola dekat kawasan rumah. Mungkin ada yang pakai parabola untuk tengok stesen TV kan. Okey. So apa kaitan dia dengan kuadratik? Kamu dah belajar dah sebenarnya di tahun 2 kuadratik ni bentuknya melengkung seperti parabola. So pergerakan bola tadi kita boleh katakan dia mempunyai persamaan kuadratik. Okey, sebab dia melengkung dan berbentuk parabola. Okey, contoh lain dalam kehidupan seharian kita, kalau tengok McDonald, bentuk dia M ni ada lengkung juga. Kita makan selalu tapi tengok tak ada kaitkan dengan kuadratik. Lepas ni kalau tengok McD, ingat kuadratik. Okey, yang gambar kedua ni gambar bola golf, dia punya sama macam bola tadi, dia melengkung. Kemudian yang ni bentuk jambatan ni, dia punya tali ni bentuk melengkung juga, bentuk parabola. Jambatan ni pun sama. Dan yang ni pancur air pun berbentuk melengkung pun parabola. Dan juga ni roller coaster. Okey, semua ada kiraan dia, semua ada persamaan dia. Contoh ni basketball ni pun sama. Dia boleh tentukan daripada persamaan tu dia boleh tentukan kelajuan bola, tinggi, masa dan sebagainya lah. Kemudian lastik getah. Biasa main lastik getah tak? Lastik getah ni macam yang kamu lastik cicak tu kan. Pun persamaan kuadratik juga. Kalau kamu tarik dia bentuk melengkung. So jadi yang itu pun dia berkaitan dengan kuadratik. Cuma kita tak kira lah. Okey. Okey, apakah ungkapan kuadratik dalam satu pemberi ubah? Okey, ungkapan kuadratik boleh dalam bentuk am ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kalau kamu ingat balik, AX kuasa 2 tambah BX tambah C ialah ungkapan bentuk am bagi kuadratik.
Okey, di mana A, B dan C ialah pemalar. Pemalar ni maksudnya satu nombor lah, satu nombor yang tetap. Dan X ialah pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni maksudnya dia boleh nilai-nilai yang berbeza. Dan A mestilah tidak sama dengan kosong. Sebab apa? Sebab bila A jadi kosong, jadi kita masukkan dalam persamaan X kuasa 2 jadi kosong. Okay, X kuasa 2 tambah BX tambah C. So yang ni jadi kosong, tinggal BX tambah C. Okay, ini yang kamu belajar mula-mula dulu. Ini ialah ungkapan bagi garis lurus. Sebab dia punya kuasa paling tinggi bagi X ialah 1. So ini ialah ungkapan bagi garis lurus. So yang ni dia tidak memenuhi syarat ungkapan kuadratik. So A tidak boleh jadi kosong. Okay, dua syarat ungkapan kuadratik. Hanya satu pemboleh ubah sahaja. Tak boleh ada 2 atau 3 pemboleh ubah dalam satu sebutan. So contohnya 5x kuasa 2 tambah 6x tambah 8. So dekat sini ada satu saja pemboleh ubah iaitu nilai x. Kalau sini depan x, belakang pun x. So tidak ada huruf lain selain daripada x. Negatif 2x tambah 4x. Negatif 2x kuasa 2 tambah 4x tambah 9 sama dengan kosong. Oh ni salah cikgu buat. Dia tak ada kosong ni. Ungkapan saja. Yang ni dah masuk persamaan. Okey. Okay, syarat yang kedua ialah kuasa pemboleh ubah yang tertinggi ialah 2. Kalau kamu tengok contoh yang ni, pemboleh ubah kita ialah X. Jadi kuasa paling tinggi, tingginya ialah 2 2. Yang ni 2. Yang ni kuasa 1. Yang ni kuasa 2. So paling tingginya ialah 2. Jadi ini ialah ungkapan kuadratik. Sama juga yang ni. Ini kuasa dia paling tinggi ialah 2. Okay, so dua syarat untuk kita tentukan satu ungkapan tu ialah ungkapan kuadratik. Okay, tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Okay, yang ni episod pengenalan lah. Sebenarnya tak susah lah. Okay, hanya tambahan sedikit daripada yang tingkatan 2. Okey, contoh yang pertama, 2x kuasa 2 tambah 5. Adakah dia satu pemboleh ubah, satu ungkapan kuadratik ataupun bukan? Okey. Okey, kita tengok syarat pertama. Syarat pertama, adakah dia ada satu pemboleh ubah? Okey, hanya ada x. Jadi pemboleh ubah dia ialah X. Okey, dan dia punya kuasa paling tinggi ialah 2. Kuasa dia paling tinggi ialah 2. So dia memenuhi syarat tadi. Ada satu saja pemboleh ubah iaitu X. Dan dia ada kuasa paling tinggi ialah 2. Jadi yang ni ya. Okey, ini ialah persamaan ungkapan kuadratik. Okey, soalan B, X kuasa 3 tolak 6. So X kuasa 3 kita ada pemboleh ubah dia. Pemboleh ubah dia ialah X, ada satu je X. Okey, boleh. Kuasa dia 3. Kuasa dia 3 ke 6? 3. 3 3. Kalau yang kecil ni 3, so ini dah lebih daripada 2 kan. Jadi dia tak memenuhi syarat ungkapan kuadratik. So yang ini jawapan dia bukan bukan ungkapan kuadratik.
Okey, boleh jelas? Ya. Jelas. Okey, soalan C. Okey, ada satu X, ada satu lagi Y. Dia ada X, dia ada Y. So ni tak boleh. Sebab dia ada dua pemboleh ubah. So tak boleh lah, ni bukan. Tak perlu tengok syarat kedua. Soalan D, 1/2 M kuasa 2. Ada satu pemboleh ubah. Kemudian kuasa paling tinggi pemboleh ubah ialah 2. Kuasa. Jadi yang ini ialah ya. Right. Okay, simple je pengenalan. Okay, soalan E. Adakah dia persamaan ungkapan kuadratik atau bukan? Ya. Ada siapa dia jawab? Ya? Ya atau tidak? Bukan. Bukan. Kerana? Kerana? Ada dua pemboleh ubah. Dua pemboleh ubah. Okey, kita tengok pemboleh ubah dia ada X, X. Satu saja. Ya. Satu pemboleh ubah. Iaitu X. X Okey, boleh. Tapi syarat kedua? Kuasa dia? 2. 2. Okey, 2 sini betul. Tapi dekat sini? Ni berapa kalau ikut sebenarnya? Sebab dia ada kuasa yang kuasa bagi pemboleh ubah tu dia ada berlainan. Okey. Jadi tak boleh lah. Kalau yang ni, kalau kita tukar dalam bentuk ni, 2x kuasa 2 tambah 3x kuasa berapa sini? Kalau kita pindahkan x ke atas. Indeks. Ingat indeks? Lupa. Lupa. Okey, kalau kita ada kuasa yang di bawah di bawah bahagi ni, ini maksudnya negatif dia macam ni. A kuasa negatif N sama dengan 1/A kuasa N. Ini indeks. So kalau sini A kuasa N, maksudnya A negatif N. So X negatif 2. negatif 2. Okey. So dekat sini kita ada 2 ada negatif. Jadi kuasa dia berlainan. Okey. Dia mesti kuasa 2 dengan kuasa 1 ataupun kosong lah. Baik. Okey, F. Dia sama tak dengan E tadi? Sama. Ini sama. So yang ni bukan bukan. So yang ni pun bukan ungkapan kuadratik. Sebab dia ada negatif 2. So bukan. G. Pemboleh ubah X. Okey, ngam. Kuasa. Kuasa dia 1/2 kan? Dia tak boleh. Dia mesti AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So yang ni kuasa 2, yang ni mesti kuasa 1. 1 kita tak tuliskan. Jadi kita tahulah yang itu dia ialah 1. So dekat sini 1/2 Jadi dia bukan juga. Bukan ungkapan kuadratik. Baik. Itu cara kita nak tentukan ungkapan kuadratik bagi sesuatu ungkapan. Okey. Yang ni jelas?
Jelas Jelas, jelas. Okey. Kita sambung. Okey, yang ketiga. Sekejap je ni. Menyatakan nilai A, B dan C dalam suatu ungkapan kuadratik. Okey, ungkapan kuadratik kita tadi ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, dalam ungkapan kuadratik A ialah perkali bagi X kuasa 2. Maksudnya A ni dia perkali ataupun nombor yang didarab dengan X kuasa 2. B ialah perkali bagi X, nombor yang didarab dengan huruf X. C ialah pemala. Pemala ialah satu nombor tetap. Okey. So ni dia punya nilai A, B dan C dalam ungkapan kuadratik. Nilai ni penting untuk kamu mencari faktor ataupun mencari dia punya apa ni? Punca-punca bagi persamaan kuadratik. Okey, contoh. Tentukan nilai A, B dan C bagi ungkapan kuadratik berikut. Lebihlah. Okey. 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 3. So cikgu dah apa ni, colorkanlah bagi nampak beza sikit maksud dia. So dekat sini A ialah perkali bagi x kuasa 2. Jadi nilai dia 2. So A sama dengan 2. Okey, kemudian x perkali bagi X ialah nombor 5. Jadi B-nya ialah 5. So ini AX kuasa 2 tambah BX tambah 5. Okey. So B-nya ialah 5. C, oh salah ni, C tu. Okay, AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So C ni ialah yang di ujung yang ada nombor saja, okey. Selalunya kamu tertinggal apa? Kalau ada negatif, tertinggal. Kamu jawab. Oh ni salah ni. 3. Negatif 3. Kita tengok sini 5. Okey. Selalunya tertinggal yang negatif 3 ni. Negatif sebab dia tengok ni positif C. So dia ambil C tu nombor saja. Tak termasuk dengan negatif. Okey. So C tu mestilah negatif. Okey, soalan B, X kuasa 2 tolak 6X tambah 1. So dekat sini X kuasa 2. Biasanya ada juga yang buat ni kata X kuasa 2 tak ada nombor kan, dia letak kosong. Tapi kalau tak ada maksudnya dia nombor perkalinya ialah 1. So dekat sini 1 depan. Jadi nilai A ialah 1. B, tengok tertinggal. B ialah negatif 6. B ialah negatif 6. So negatif 6 ni. Sengaja tak sengaja lah. Tak sengaja. Okey, negatif 6 tambah 1. So C ialah 1. C ialah 1. So ni A, B, C. Soalan C. Okey, soalan C. So AX kuasa 2 tambah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So A ialah yang di depan kuasa 2. So A ialah 1/4. Ini kalau di pecahan 1/4. Okay, B yang dekat dengan negatif X. So ini ialah B. So negatif 7.
C nombor yang di belakang sekali, negatif 5. Okey. Kadang-kadang soalan dia tukar tempat ni. Jadi kamu kena tengoklah. B tu mesti dekat dengan X, berkali bagi X. Kadang dia letak X dekat belakang, nombor dekat depan. Okey, kena semak betul-betul lah. Okey. Soalan D, okey, soalan D ni dia tak terus dalam ungkapan kuadratik. Sekali imbas tak nampak macam kuadratik So yang ini kamu kena darab ataupun kamu kena kembangkan. Okey. So 3K darab dengan K tambah 3K darab dengan negatif 4. Okey. Kena ingat ni pengembangan. Jadi 3K darab K, 3K kuasa 2. Negatif, ni negatif, darab dengan positif, kamu dapat negatif. 3 darab 4, 12. Darab K, 12K. Okey. Baru boleh jawab A, B dan C. So A dia ialah 3. B dekat, kalau yang ni dia guna K. So dia pemula ubah dia K. So tak ada masalah, sama juga macam X juga. So dia perkali bagi K lah. So B ni ialah negatif. B ialah negatif 12. C dekat ujung tak ada nombor. Jadi kamu sifar. So sifar sini. 3 negatif 12 sifar. Sebenarnya dia tambah sifar. Jadi kita letak kosong lah bawah ni. Okey. Okey, ngam sampai soalan tajuk keempat. Mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu. Okey, baik. So sebelum tu kita kena tahu perbezaan antara ketiga-tiga ni. Ungkapan kuadratik, fungsi kuadratik dan juga persamaan kuadratik. Okey, ungkapan kuadratik dia hanya AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So tak ada apa-apa simbol lain. Ini ungkapan, kita hanya sebut. Fungsi kuadratik, fungsi dia kita wakilkan dengan F, function. Function untuk X. Sebenarnya kalau yang ni dia baca fungsi bagi X. Sebab apa bagi X? Sebab dia guna pemberi ubah X. So jadi kalau X ni kita ganti dengan 2, so kita letak F2. Maksudnya fungsi bagi nombor 2. Jadi kita letak A 2 kuasa 2 tambah B darab 2 tambah C. Ni cikgu nak terangkan yang fungsi ni, fungsi Fx. Okey. Fungsi kuadratik ni juga yang bahagian Fx ni juga kita boleh wakilkan, biasanya kita pakai sama dengan Y. Okey. Fx dengan Y sama je. So Fx sama juga dengan Y. Okey, ini cara penulisan lah, cara penulisan yang lain selain daripada Fx. Okey, yang ketiga persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik dia ada simbol sama dengan. Jadi sama dengan suatu nombor. Jadi sama dengan kosong sini. Kalau 5 sama juga 5. Okey, so dia persamaan. So sebab dia ada namanya persamaan kuadratik. Cuma beza dengan fungsi kuadratik, dia ada Fx. Okay, kita kena masukkan nilai X. Okay, itu perbezaan antara ketiga-tiga ni. Okay, Fx sama dengan Ax kuasa 2. So sekarang ni kita terus kepada tajuk fungsi kuadratik. Ungkapan tadi dah habis. So sekarang ni ialah fungsi kuadratik yang mana Fx sama dengan Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C. Okey, so huruf X boleh diganti dengan huruf lain.
seperti FK. Kalau K, kita ganti semua dengan K. Kalau G, ganti semua dengan G. M, semua ganti dengan M. Tak boleh kamu buat, kalau Fx sama dengan AM kuasa 2 tambah BM tambah C. Ini salah. Salah sebab fungsi nilai X tu bukan X yang digunakan. So nilai M. Jadi salah lah ini tak boleh. Okay, yang ni boleh. Okay, imbas kembali tajuk graf fungsi tingkatan 2. Graf fungsi kan ada 3, graf linear, graf kuadratik, graf kubik, satu lagi graf salingan. Betul tak? Okay, jenis-jenis hubungan fungsi. Hubungan satu kepada satu. Maksudnya fungsi tersebut satu nilai akan jawapannya kepada satu nilai juga. Okey. Hubungan satu kepada banyak. Okey, maksudnya satu nilai X memberi jawapan yang banyak kepada nilai Y. So kalau dah kata X sama dengan 2, okey, fungsi tersebut dia akan boleh jadi sama ada 5, boleh jadi 4 atau 3. Banyak. Nilai Y tu boleh jadi banyak. Okay, yang ketiga, hubungan banyak kepada satu. Ini maksudnya ada banyak nilai X, bila kita hubungkan kepada fungsi, dia akan kepada satu nilai Y sahaja. Contoh kalau negatif 2 dimasukkan dalam persamaan kuadratik, dia akan dapat nilai 3. Contoh lain, kalau 2 dia pakai fungsi yang sama tapi jawapan dia pun berapa tadi? 1. Okey, maksudnya kepada 1 lah. Dan yang terakhir, hubungan banyak kepada banyak. Ni nilai X yang banyak dihubungkan kepada nilai Y-nya yang berbeza, yang banyak nilai lah untuk nilai Y. Okey, so untuk fungsi kuadratik, kita nak tunjukkan yang fungsi kuadratik ni sebagai hubungan banyak kepada satu. Okey, contoh fx sama dengan x kuasa 2 tolak 2x. Okey, masa tingkatan 2 kamu dah belajar. Okey, bahagian kiri ni objek dan bahagian kanan ni ialah image. Okey, so ini x. Kita punya objek fx ialah image, y nilai y, dan sebelah kiri ni kita panggil dia domain dan sebelah kanan ialah codomain. Ingat balik Okey, so bila kita masukkan nilai kosong, katalah nilai kosong ni. Nilai kosong ni. So dekat sini pengiraan dia kosong, F kosong sama dengan, so nilai X dia kosong, nilai Y kosong. Jadi kosong kuasa 2 tolak 2 darab kosong ialah kosong. Jadi dia punya image dia ialah kosong. Kalau nilai X 2, kita ambil 2. Kita buat kiraan ataupun kita guna kalkulator. Okey, masukkan dalam fungsi ni. Jadi 2 kuasa 2 tolak 2 darab 2, so 4 tolak 4 ialah kosong. Jadi image dia ialah kosong. 3. Kalau X dia 3. Ini salah 3 ni. Jadi F3. 3 kuasa 2 tolak 2 darab 3, 9 tolak 6 sama dengan 3. So dia punya image ialah 3. Kalau nilai X dia negatif 1, so kiraan dia dapat 3. Okay. Jadi kalau kamu lihat objek dengan image, jadi objek kosong dengan 2 dia mempunyai satu nilai yang sama, iaitu nilai kosong dekat sini, Y.
Y-nya kosong. Kalau nilai X dia 3 dan negatif 1, nilai Y-nya ialah 3. Jadi kamu nampak sebelah kiri ni nilai X banyak. Banyak ni, contoh yang ni 2. So dia dihubungkan kepada satu nilai Y. Jadi kalau kita boleh katakan fungsi kuadratik ialah hubungan banyak kepada 1. So kita boleh katakan yang banyak nilai X kepada satu nilai Fx. Okey, itu dinamakan hubungan banyak kepada 1. Okey, itu kalau gunakan kiraan. Macam mana kalau kita pakai graf? Kita boleh graf fungsi ni kita boleh lukiskan graf plotkan graf dengan mengambil kira titik ni lah dan kita plotkan. So yang ni hasilnya. So hasilnya macam ni. Cikgu. So kita dah tentu ya. Teruskan cikgu. Okey, yang ni tadi soalan sama soalannya. Okey, kita ambil Fx kosong. Kosong. Kita gariskan, kita nak tentukan titik persilangan dia. So kamu garis. Mana pembaris tadi? Okey, kamu garis. Okey, so nilai kamu akan dapat dua titik persilangan dekat sini. Bila nilai Y-nya kosong nilai Y-nya kosong. So nilai X-nya berapa? Kosong. Kemudian satu lagi 2. So yang ni 2 nilai X menghasilkan satu nilai Y. Okay, itu untuk 0 dan 2. Kalau Y3, kita ambil kat sini Y3. Okey, gariskan. Kemudian kita tentukan nilai apa? Nilai X dia. Apabila Y sama dengan 3, nilai X-nya ialah, ini kaedah graf untuk menentukan nilai X bagi Y. So dekat sini. So nilainya berapa? Ada 2 nilai kan? Okey, ada 2 nilai kat sini. 2 titik persilangan. So kamu dapat dekat sini X sama dengan negatif 1 dan satu lagi X sama dengan 3. So nilai Y-nya 1. So dua nilai X menghasilkan satu nilai Y iaitu 1. So yang ni ialah hubungan banyak kepada 1. Okey? Boleh faham ini? Kita nak tunjukkan saja. Nilai persamaan kuadratik, fungsi kuadratik ialah hubungan banyak kepada 1. Okey. Jadi kita teruskan. Habis dah sebenarnya Okey. So untuk graf tadi kita ada macam ni lah. Ni ringkasan dia. So kita dapat negatif 1 dan 3 untuk nilai Y-nya sama dengan 3. Nilai X dia kosong dengan 2 untuk nilai Y-nya kosong. Okey, jadi semua fungsi kuadratik mempunyai imej yang sama daripada dua objek yang berbeza. Objek tadi X lah. Imej ialah Y. Kesimpulannya, jenis hubungan suatu kuadratik ialah hubungan banyak kepada 1. Okey.
Jadi sekian saja untuk kelas kita pada hari ini. So hari Rabu, Cikgu Dayang ada di mesej, ada baca tak? Okey, kelas 4 AM 4 PA1, okey, kamu akan masuk kelas Cikgu Dayang. 4 PA2 akan masuk kelas cikgu lah. Cikgu akan, tapi untuk yang hari Rabu dia offline kan. Okey. Dia macam ni jadual kamu, cikgu dengan Cikgu Dayang kelas 4 AM dengan 4 AK, PA1. Kalau dia tak ada urusan buat pengurusan sekolah kan. Okey, dia ada urusan, jadi cikgu akan masuk ajarlah kelas 4 AM 4 AK. Nanti Cikgu Dayang akan buat grup untuk AM dengan PA1 saja. Kalau dia tak ada, so kita masukkan grup tadilah 3-3 ni. Cikgu aku maklumkan lah. Okay, so untuk latihan hari ni, yang ni praktis kendiri 1.1A. Semua ada buku teks tak? Ada. Ada? Okay, kalau ada bolehlah kamu salin soalan ni dan jawab dalam buku latihan. Okay, seperti biasa kamu hantar gambar jawapan ke dalam Padlet ni lah. Yang ni untuk 4 PA2 kamu ikut Padlet ni. Kalau 4 PA1 dengan AM, Cikgu Dayang dah send tadi Padlet, link untuk Padlet yang Cikgu Dayang punya. Okay, faham jelas Okay, soalan kamu ni nombor 1, nombor 2. Senang aja, bukan jawapannya bukan ataupun ya ataupun bukan kuadratik. Yang ni A, B, C aja. Okay. Hari ni baru pengenalan. Okay. So ada soalan? Tak ada. Ada. Okay, baik. So cikgu pun tak nak panjang-panjang lah sebab kamu pakai data pun mungkin ada yang data takut tak cukup ke, okay? Ya. So, baik. Jadi latihan hari ni hantar dekat Padlet. Kehadiran 26, ada belum lagi isi Kalau yang belum nanti isi. So kita jumpa hari kelas cikgu hari Jumaat, online hari Jumaat. Hari Rabu offline. Okey? Okay. Baik, terima kasih untuk kelas pada petang ini. Kita jumpa hari Rabu. Okay. Okey. Bye. Thank you, cikgu. Thank you, Terima kasih. Sama-sama. Okay. Congratulations Liverpool menang, cikgu. Bye bye.